Ini pelajaran bahasa Arab ni, kita akan mempelajari melalui cara beginilah, cara teknologi, cara advance sikit. Jadi kitabnya belum lagi siap. Nanti insya-Allah saya akan siapkan kitab dia, mana print. Tapi PDF I think saya dah hantar dekat WhatsApp group. Okey, saya resend lagi dekat WhatsApp group. Okey. Jadi kita kelas ni will consist of pelajaran bahasa Arab dan tajwid. Tajwid pun tajwid asas lah. Kerana ni dua topik pelajaran ni sangat penting. Bila kita belajar tajwid, ada unsur bahasa Arab. Bila kita belajar bahasa Arab kan, untuk kita memahami Quran. Jadi dia ada dia punya connection dia lah. Okay, jadi ini kitab mempelajari dengan cara yang mudah lah. And I think for some of you maybe ada yang pernah belajar bahasa Arab. Jadi ini cara pelajaran bahasa Arab yang asas. Dalam masa yang sama kita mengambil cara yang agak mudah untuk memahaminya, kan? Jadi tiap-tiap bahasa Arab, tiap-tiap kali kita kalau nak membahaskan tentang ilmu bahasa, kita mesti faham apa tujuannya untuk mempelajari bahasa itu. Kalau kita belajar bahasa Spanish, kan, tujuannya adalah mungkin kita nak berdagang ke, nak tinggal dekat Madrid ke Barcelona, kan, misal. Jadi hakikat dia, bila kita belajar bahasa Arab, kita nak faham Al-Quran, kita nak faham hadis Nabi SAW, kita nak faham agama, kita nak baca kitab-kitab Arab, misal kitab-kitab karangan daripada ulama-ulama kita. Kerana banyak daripada kitab-kitab, kan, yang asalnya daripada kitab-kitab ulama, semua dalam konten bahasa Arab. Beza kita baca terjemahan dan kita baca dalam kandungan bahasa Arabnya. Kerana kandungan bahasa Arabnya lagi kalau kita bahaskan tu lagi manis lah. Kerana dia punya ilmu yang tersirat dalam kandungan bahasa Arabnya. Jadi pelajaran yang pertama yang kita akan bahaskan di sini, kita akan bahaskan ma huwal kalam. Apa itu kalam? Kalam maknanya perbualan, percakapan, pengakuan. Kalam jadi kalam ni berbagai-bagai ekspresi yang kita boleh gunakan bagi kalam. Kalam, kan, kita ada kalamullah. Kalamullah maknanya kalamnya Allah SWT. Dan kalamullah yang selalunya banyaknya kandungannya balik kepada Al-Quranul Karim ataupun hadis qudsi. Al-kalam dalam tata bahasa Arab, definisi ialah seperti berikut. Huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi ini tata bahasa. Tata bahasa maknanya grammar. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, kita ada dua cabang. Cabang yang pertama adalah conversation. Cabang yang kedua adalah tata bahasa, grammatical Arabic. Jadi tata bahasa Arab ini lebih rumit sikit, lebih mendalam, tapi asas dia mesti ada. Jadi kita boleh mulakan dengan cara perbualan dulu. Jadi ada orang dia mulakan dengan cara perbualan, ana ente kaifa haluka bi khair. Jadi ini cara perbualan. Jadi untuk mendapatkan itu keselesaan, baru dia boleh mula belajar grammar, tata bahasa. Jadi dia tak rasa kosong. Jadi dalam definisi tata bahasa, huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ia adalah lafaz yang terbina dengan sekurang-kurangnya dua kalimah ataupun lebih, dan ia memberikan makna yang nyata dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi ini definisinya lah, kan? Definisi kalam, makna kalam adalah ia terbina sekurang-kurangnya dengan dua lafaz, kan? Dia adalah sebuah lafaz yang terbina dengan sekurang-kurangnya dua kalimah. Sekurang-kurangnya dua kalimah, kan? Jadi kalau kita mengatakan Zaid aja bukan dikirakan kalam. Kalimah Zaid, kalau dalam satu sentence tu kita lafazkan Zaid itu tidak dikirakan kalam. Kenapa? Dia bukan dia lafaz tapi dia tak terbina pada dua kalimah. Kalau kita mengatakan Zaid orangnya tampan, Zaid handsome,
And Zaid handsome. Jadi dua kalimah kan. Jadi dua kalimah itu lafaz yang terbina pada dua kalimah yang memberikan manfaat. Manfaat dalam segi mana? Manfaat pada segi bahasanya. Dia ada tiga kategori kat sini, mungkin ditulis sebagai memberikan makna. Ini reflect balik pada mufid. Mufid dalam segi bahasa dia memberikan faedah, tapi di sini memberikan makna, memberikan faedah makna. Jadi kalau kita ada lafaz, kalau kita ada sebuah lafaz yang terbina pada dua kalimah tapi tidak memberikan makna, misal Zaid oi, kalimah yang pertama Zaid, yang kalimah kedua oi, betul tak? Jadi tak memberikan makna, dia tak memberikan kekuatan makna untuk orang merenungkan apakah itu fungsi daripada kalimah yang kedua tu. Jadi dia tak dikirakan lafaz kerana dia harus memberikan makna. Kalimah yang pertama Zaid, kalimah yang kedua handsome. Jadi maknanya terselah kan? Zaid adalah orang yang handsome. Last but not least, yang akhir sekali, dia mesti dalam konteks kegunaannya bahasa Arab, bil wad'i. Bil wad'i ni maknanya dengan bahasa Arab. Kalau kita guna bahasa Melayu, Inggeris, Spanyol, Mandarin, walaupun lafaznya terbina dengan dua kalimah atau lebih dan memberikan manfaat makna, tapi itu tak dikirakan kalam. Jadi atas sebab itu kan, pada zaman dahulu ada zaman Turkish punya government kan, diorang nak ubah Quran jadi bahasa Turkish kan. Tapi ulama menindas, ulama membangkang kerana itu tak dikirakan kalam dan tak boleh dikirakan sebagai kalamullah. Kalamullah adalah apa yang diwahyukan, yang diturunkan dalam konteks bahasa Arab. Okey. Jadi al-kalam dalam perbualan. Jadi kita punya kelas ini banyak membahaskan teknik dan cara untuk berbual dalam bahasa Arab, yang basic-basic lah kan. Ia terbagi pada tiga bahagian. Bahagian kalam ni, perbualan, terbagi pada tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harfun ja'a li ma'nan. Okey, terjemahan ni ada di bawah. Okey, al-kalam terbagi pada tiga. Isim iaitu kata nama, fi'il iaitu kata kerja, harfun ja'a li ma'nan iaitu huruf yang mendatangkan makna. So dia mesti ada ini tiga perkara dalam perbualan, dan dia mengandungi ini tiga bahagian. Jadi kata nama seperti apa? Misal kan, kita ada misal kat sini kan, apa itu kata nama kan? Kata nama kita ada misal kan, contoh qalamun. Okey, ni ada baris ya kan, qalamun ya, qalamun maknanya sebuah pena, a pen. Lepas tu kita ada darbun. Darbun ini maknanya adalah pukulan. Dan seterusnya kita ada ketua, iaitu raisun. Raisun maknanya ketua. Jadi ini cara untuk kita faham, inilah isim. Jadi kata nama, kalau kita balik pada bahasa kita tersendiri, bahasa Melayu kita, ia adalah apa-apa yang ada nama, apa-apa yang diberikan nama, apa-apa yang dicontohkan kepada nama. Seperti nama orang, nama tempat, nama bangunan, nama negeri, nama alat kan, alat dapur ke, alat elektrik ke, itu semua adalah kata nama. All that and masuk kepada bab isim. Jadi sama, kalau kita nak belajar bahasa, kita nak tahu apa itu meja, apa itu kerusi, apa itu tingkap, apa itu pintu. Jadi ini yang basic-basic kita nak kena belajar dulu. Jadi kita nak tahu dan kita nak kena mengenal apakah itu kata nama. Okey. Jadi bagi fi'il pula nanti kita akan bahaskan fi'il. Kalau kita masuk pada bab ni kita akan bahaskan kata kerja. Ia ada kena-mengena dengan perbuatan. Kata kerja ni ada kena-mengena dengan perbuatan. Okey. Dia ada kena-mengena dengan perbuatan. Jadi apa-apa yang ada kaitan dengan perbuatan, menulis kan,
menolong dan menaik dan menarik dan memancing, berlari dan berjalan. Ni semua apa-apa yang ada kena-mena dengan perbuatan dia masuk pada kata kerja, iaitu fa'il. Lalu harfu ja'a li ma'nan, ini ada babnya, nanti kita akan bahaskan secara terperinci kan. Bab ini yang kita bahaskan, harfun ja'a li ma'nan, adalah huruf-huruf yang mendatangkan makna. Ada huruf yang tak mendatangkan makna, tak dikirakan pada bab ini. Dan itu juga nanti kita akan bahaskan insya-Allah. Okey, jadi bab yang pertama, bagaimana untuk kita mengenal isim. Kita dah bahaskan kan, isim tu kata nama, kita faham. Sekarang kita nak kenal isim. Kenal isim ada 3 cara. Dia ada 3 alamat untuk mengenal isim. Yang pertama, kita ada tanwin. Okey, tanwin ni dia senang cakap baris lah. Baris 2 depan, baris 2 atas, baris 2 bawah dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab kan, ini dikirakan dhammatan, ini dikirakan fathatan, ini dikirakan kasratan. Okey, dhammatan, ini dot, dhammatan, ini fathatan, nampak semua nampak fathatan, dan ini dikirakan sebagai kasratan. Ini dalam bahasa Arab dia lah. Dalam bahasa Melayu paling senang kan, baris 2 atas, bawah, depan kan. Mana depannya ni lah dhammatan. Dhammatan baris 2 depan, fathatan dikirakan sebagai baris 2 atas, kasratan dikirakan baris 2 bawah. Itu paling senang untuk kita mengenalnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita nampak tanwin, itu isim 100%, 100% itu confirm isim. Walaupun kita tak tahu makna je lah. Kita tahu dia tak ada kaitan dengan perbuatan, dia ada kaitan dengan kata nama. Yang kedua, cara yang kedua untuk mengenal isim, kita ada alif lam. Tadi qalamun, mana sebuah pena. Sebuah pena. Baik qalamun ke qalaman, qalamin, tetap terjemahan dia adalah sebuah pena, a pen. Masuknya alif lam, di sini kita masukkan dengan alif lam. Okey, masukkan dengan alif lam. Makna dia masih sama, pena, tapi keadaan dia sudah berbeza. Keadaan dia sudah menjadi pena itu. Pena itu maknanya itu dalam bahasa Inggeris lagi more accurate, the pen, the. Dengan the lain. Jadi alif lam kalau dalam makna the ni, the in English, dia terjemahan bagi bahasa Melayu tak ada. Jadi terjemahan dia kita gunakan itu. Okey, kenapa? Kerana kalau tak ada alif lam, dia ada tanwin saja, dia dikirakan sebagai nakirah, isim nakirah. Ni just general knowledge, isim nakirah. Isim nakirah ini mana dia umum, umum. Qalamun, jadi sebuah pena ni, dia pena, sebuah pena, satu je pena ni, tapi dia boleh milik sesiapa pun. Jadi dia umum, dia tak khusus. Bila datangnya alif lam, dia jadi isim ma'rifah. Isim ma'rifah ni dia bermakna khusus lah, khusus. The pen, that means I know it belongs to who. Dan al-qalamu, pena itu, dan pena itu ada di depan saya. Jadi pena itu saya khusus, mana saya tahu itu tu refer to pena yang saya maksudkan lah. Boleh? Jadi ini cara yang kedua untuk kita kenal isim, kerana ada alif lam. Cara yang ketiga, alamat yang ketiga adalah selepas huruf jar. Tadi kita bahaskan huruf yang mendatangkan makna kan. Jadi huruf jar ini,
huruf jar ini adalah sebahagian daripada topik kita membahaskan harfun jar li maknan, huruf yang mendatangkan makna, sebahagian. Jadi salah satu daripada huruf jar kita ada min. Min maknanya daripada. Min terjemahan dia adalah dari pada, kan? Daripada, from. Jadi bila sebelum kalimah al-qalam ini datangnya min, dan min ini adalah huruf jar, dikira sebagai huruf jar, dan selepas huruf jar ni datangnya sesuatu, kalimah. Ini kalimah ni dah tak perlu fikir lagi, pasal dia sudah apa kita namakan dia sebagai isim. Okey, kerana dia datang selepas huruf jar. Sama juga dengan ni, min dia datang selepas huruf jar. Okey, jadi tiap-tiap kalimah yang datang selepas huruf jar isim, confirm. Jadi huruf jar ada 9. Nanti kita bahaskan satu persatu apakah itu huruf jar, kan? Tapi for this case yang nombor 1 ni, nampak ni, nombor 1 ni kita ada min, lepas min kita ada al-qalam. Al-qalam ini ada 2 alamat. Satu, selepas ni huruf jar, min, kan, ada huruf jar, jadi lepas huruf jar kita tahu ia adalah isim. Kedua, dia ada alif lam dalam kandungan kalimah al-qalam. So ada 2 alamat. Ini pun sama. Ini ada min, okey. Lepas min apa datang qalamin. Ini pun ada 2 alamat, kan? Mana lepas huruf jar, ini lafaz dan kalimah qalamin ni ada tanwin. Nampak tanwin? Tanwin baris 2 bawah, dia menunjukkan apa? Itu juga alamat isim. So kekuatan dia ada menunjukkan pada 2 alamat di sini. Okey, boleh? Ada soalan? Semua ada soalan? Tak ada? Okey, baik. Ni saya lupa nak tukar daripada terjemahan. Ni apakah huruf jar? Apakah itu huruf jar? Apa itu huruf jar? Okey, preposition. So huruf jar ada 9. Kita ada, jadi masuk pada huruf jar ni, sekarang kita sudah masuk sebahagian daripada pembahasan dan pelajaran harfun jar li maknan. Pada pembahasan tadi yang pertama, kan, kita bahaskan harfun jar li maknan, kan? Ini huruf yang mendatangkan makna. Jadi huruf jar ini adalah sebahagian daripada itu bab, huruf yang mendatangkan makna. Jadi bagi huruf jar kita ada 9. Kita ada an, iaitu bermakna atas ataupun mengenai. Kita ada fi, kan, iaitu bermakna pada ataupun dalam. Dan kita ada ala, iaitu bermakna atas ataupun ke atas. Dan kita ada ila, iaitu bermakna kepada, kan? Dan kita ada min yang bermakna dari ataupun daripada. Kita ada li yang bermakna untuk ataupun bagi. Kita ada ka yang berbaris atas, yang bermakna seperti. Dan kita ada bi, ba berbaris bawah, kan, itu bermakna dengan. Dan kita ada rubah makna mungkin. Jadi ini ada 9 untuk kita hafal. Tapi yang bagi kita yang peringkat awal asas ni, kalau tak hafal tak apa, pasal ini semua akan kerap kita gunakan dalam kita pelajaran. Kita akan banyak mengguna dan mengaplikasikan semua huruf jar ini. Jadi along the way, and after many times you memorize lah. Jangan takut. Okey. Baik. Tadi kita bahaskan tentang kata nama. Sekarang kita bahaskan sedikit je. Kita tak akan pergi in great detail, tak akan pergi secara terperinci apa itu kata kerja. Jadi kata kerja ini, kan, apa itu kata kerja? Fi'il. Sorry, ini salah. Ini salah. Ni nanti saya buat editing balik lah. Masa ini kitab saya dalam bahasa Inggeris saya terjemahkan lah. Kitab ini e-book ni
saya buat untuk English punya kelas. So bila nak buat ni for this class, nak kena terjemah lah. Buat pun nak buat lagi tu kitab kan, so kita terjemahkan. So terjemahan dia ada, I ada miss out few things lah. Okay. Jadi kata kerja menunjukkan kepada sebuah perbuatan, bukan kata nama. Kata kerja menunjukkan kepada sebuah perbuatan. Jadi perbuatan dia ada contoh seperti bawah sini. Dia memukul, daraba. Ini kata kerja. Yajlisu, dia sedang duduk. Fa'alah, dia telah buat. Jadi ini semua contoh. InsyaAllah bila kita masuk pada bab fi'il, awak akan kenal lebih teliti apa itu fi'il. Pasal nak kenal fi'il, dia makan masa. Dia tak boleh satu hari awak satu kelas terus dah boleh master fi'il. Dan dia perlu pada masa dan kesabaran. Okey. Memahami luasnya kata kerja. Memahami kata kerja, kita perlu mencapai tahap kegunaan tasrif. Tasrif ini adalah ilmu untuk mengenal penukaran, kan? Tasrif ini, okey, ini saya keluarkan sini adalah ilmu penukaran wazannya. Wazan ni maknanya pattern, pattern. Wazannya fi'il. Fi'il mana kata kerja, wazannya kata kerja. Okey, wazannya kata kerja. Jadi kata kerja itu dia ada dia punya pattern. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, masuk pada bab fi'il, kita belajar pattern. Belajar macam mana dia bertukar. Macam mana dia masuk balik. Macam mana dia daripada ini dia bertukar pada ini. Jadi kita belajar pattern. Dan pattern dia ada cara untuk kita mempelajarinya. Dia tak ada macam saya kasih awak ni awak pergi hafal. Tak ada. Dia ada teknik, dia punya teknik, technicality dia. Secara teknikal ada dia punya cara fungsi dan cara untuk kita belajarnya. Dia tak, dan satu perkara dalam bahasa Arab ni, satu uniknya kalau kita belajar bahasa Arab adalah salah satu ilmu, walaupun ada banyak khilaf, tapi selalunya ada jawapan bagi soalan awak. Kalau awak rasa awak ada soalan kan yang pelik-pelik mengenai bahasa Arab, dia ada jawapan dia. Itu unik dia bahasa Arab. Sama juga dengan tasrif. Kalau awak rasa dia punya pattern, asal dia punya pattern begini, asal tak boleh begini kan, misal, dia ada jawapan dia. Ulama dah sediakan jawapan. Jadi belajar satu kelebihannya bila kita belajar tasrif ni, kita dapat lihat penelitian dalam pembahasan ilmu daripada ulama. Mana they go to great detail, leaving nothing uncovered. I mean they open everything for you all to learn. Jadi kalau orang ada keraguan dalam belajar bahasa Arab, itu satu kesalahan. Pasal bila kita belajar bahasa Arab ni, tiap-tiap ilmu dalam bahasa Arab, walaupun ada khilaf dia menunjukkan balik pada pendapat je, tapi tetap ada jawapan dia. Jawapan dia ada. Macam ada masalah-masalah dalam agama, belum ada jawapan dia. Mungkin belum ada. Ada ulama tak nak membahaskan soalan tersebut. Misal ada ulama membahas, ada orang menanyakan apa makna alif lam mim dalam surah muqatta'ah. Alif lam mim ra, alif lam mim, ha mim, semua apa makna dia? Kan ada sebahagian ulama mengatakan wallahu alam, saya tak nak bahaskan. Pasal tak tahu. Kan? Apa hikmah dia, apa makna daripada itu, jadi ulama tak nak bahaskan. Tapi bila kita bahaskan pada bahasa Arab, kan, dia mesti ada jawapan bagi tiap-tiap soalan. Tapi bagi surah-surah muqatta'ah ni, ini rahsia Allah lah, for your info. Surah-surah muqatta'ah ni, kalau kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, alif, lam, mim, ra, ni semua rahsia daripada Allah. Mengapa Allah mulakan surah itu dengan lafaz muqatta'ah seperti ini? Wallahu alam. Ada sebahagian ulama mengambil kesempatan untuk mengeluarkan ilmu, tapi tetap tak sampai pada puncaknya. Makna
kemuncak pada makna alif lam mim ni semua hanya Allah saja yang mengetahuinya. Saya ulama ada yang advice tak payahlah belajar, buat apa, bukan memanfaatkan kau. Okay. Jadi 70% dari bahasa Arab kandungannya bertukar melihat cara kegunaan pada perbualan. Jadi 70% ini adalah daripada ilmu tasrif, ilmu sorof. Dia ada dua nama kita boleh guna. Satu tasrif, kan? Tasrif iaitu kan? Tasrif iaitu sorof. Sorof, ilmu sorof dia datang daripada sama kalimah jugalah, sorof, kan? Dia dua cara untuk kita menyebut namanya ilmu ini, kan? Bab ini, tasrif dengan sorof dulu samalah, dulu sama. Makna dia Tasrif mana penukaran, sorof pun makna penukaran. Kan? Apa makna tasrif? Ilmu penukaran wazan, patternnya, wazannya pada mana? Pada kata kerja. Tapi makna daripada tasrif penukaran, kan? Penukaran sama juga, sorof pun sama, penukaran, kan? Jadi 70% dalam bahasa Arab kandungannya datang daripada ilmu tasrif, 70%. So siapa yang, jadi kita ada definisi kat bawah sini. Barang siapa yang mahir dalam ilmu tasrif, dia memperolehi kebolehan untuk berbuat dengan baik. Jadi nak berbuat dengan baik, nak kena ada itu skill tasrif. Dia sama macam kita nak jadi midfielder atau nak jadi striker. Nak jadi striker nak kena ada finishing baik, kan? Jadi nak kena practice your finishing skill. Sama, nak berbual dalam bahasa Arab, nak mahir dalam memahami Al-Quran, bahasa Arab, keseluruhan 70% daripadanya, kan? 70% daripadanya adalah untuk DP skill adalah untuk kita belajar ilmu tasrif, sorof. Lagi 30%, awak akan tanya, kan? Lagi 30% datang dari mana? 30% tu ulama mengatakan ini banyak datang daripada ilmu nahu. Ilmu nahu. Kerana ilmu nahu is the depth. Tapi in fact 30% is an understatement lah. Pasal when we talk about depth, dia tak ada percentage pun. Mana dalamnya ilmu nahu, tata bahasa ni, dia tak ada had. Mana dia lebih jauh lagi. Tapi untuk memperolehi yang asas 70%, kan, kita belajar daripada ilmu tasrif, kan? Baik, jadi kita masuk pada ni bab dulu sebelum kita ni. Okey, ada soalan? Siapa ada soalan? Okey, saya rasa kita berhenti sini, jadi kita ada kesempatan. So now tadi tasrif tu is the command of changing of pattern. Betul. English definition gitu lah. Betul. Nahu is vocabulary. No, nahu is grammar. Vocab is just vocab je. Vocab is just to memorize the words lah. Untuk kita menghafal kalimah-kalimah bahasa Arab je, tu vocab. Tapi tasrif is the pattern of the vocab. Dia begini. Betul. Ilmu tasrif just introduction. Kita ada macam fa'ala. Fa'ala ini past tense. Fi'il madhinya, which is we going to learn also dalam kitab kita ni. Fa'ala mana telah buat, dia telah buat. Okey. Bila dia bertukar kepada present tense, present tense dia jadi yaf'alu. Ini mana dia sedang buat. Okey.
Dia boleh bertukar lagi. Dia bertukar kepada ni past. This is past, present, dan dia boleh tukar pada command form. Command makna past maknanya dalam bahasa Melayu mana telah, kata kerja yang telah lepas kata kerja yang sekarang. Ini command form, kata perintah. Mana dia memerintah. Yang kita gunakan if'al. Nampak tak pattern dia? Nampak pattern? Lain-lain kan pattern? Tapi penukaran dia is fix. Walaupun nampak pattern berlainan bila bertukar, tapi penukaran dia tu ada dia punya cara, dan dia sudah ditentukan penukaran dia. Jadi nak menghafal je lah penukaran dia. Ini bukan saya buat sendiri Ini memang penukaran dia sudah ditentukan. Jadi kita hanya hafal penukaran dia. Bukan setakat hafal, memahami daripada penukaran dia A, B, C sampai yang dia penghujung lah. Jadi kita if'al. If'al mana? Buatlah. Ini jadi apa? Jadi perintah. Buatlah. Lepas tu kita ada nahi. Nahi mana? Melarang. Kata melarang. Melarang. Kata melarang kita ada la taf'al. Don't do. Mana jangan buat. Jangan buat. Nampak? Ada sambungan lagi. Sambungan dia daripada fa'ala, ya fa'alu, if'al, la taf'al. Lepas tu kita ada fi'lun. Fi'lun. Nampak? Ini pun bertukar. Ini masuk pada kata nama. Tapi kata nama yang mana ada kaitan dengan tadi kata kerja fa'alah. Lepas tu dia bertukar lagi. Dia bertukar kepada fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun ini maknanya pembuat. Dia isim fa'il. Ini adalah isim fa'il. Isim fa'il. Orang yang membuat. Kalau dia telah memukul, datangnya isim fa'il. Kalau memukul, misal kalau memukul kita ada daraba sini daraba. Ini telah memukul, betul tak? Telah memukul. Perbuatan Kalau jadinya ikut pada this pattern, dia jadi daribun. Daribun. Daribun sudah jadi terjemahan pemukul. Jadi ilmu sorof adalah ini 70%. Siapa yang mahir at their fingertips on this, insyaAllah dia tak ada masalah buka apa kitab, kita akan tahu apa wazan, apa patternnya. Kerana walaupun tak faham terjemahannya, kita faham dia punya pattern, kita boleh cari terjemahan dia kat mana? Kamus. Bila kita cari dekat kamus pula tak ada pattern-pattern seperti ini. Dia hanya ada kata kerjanya. Nanti kita akan juga membahas dan berkongsi macam mana nak guna kamus Arab, kamus bahasa Arab. Pasal beli kamus mahal-mahal. Kadang kamus-kamus ni semua ada yang basic ni, beginner stage, ada yang advanced stage. Kalau yang advanced stage ni mahal dia beli kamus. Kadang-kadang sampai about 100 plus. Saya beli satu kamus Munawwarah, itu I think about 150 ringgit mahal tapi dah mahal-mahal tak tahu guna, masalah kan. So again, ilmu gunakan kamus pun ada. Ilmu menggunakan kamus. Jadi tak guna kita belajar bahasa Arab tapi tak tahu macam nak gunakan kamus. Up mana first? Okay. Tak apa, ni memang nanti saya post kat YouTube. So you all can view the content lagi kat YouTube, no problem. Tengok sampai 10 kali pun tak apa. Yeah. Alright. Okay, saya rasa kita berhenti sini Okay, ada soalan?